Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Muhammad Akmal, bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Hafizuddin dan juga Muhammad Arif Fazlan akan membentangkan tentang pakaian etnik Bajau. Jadi, kita masuk kepada pengenalan kaum Bajau. Kaum Bajau ini terbagi kepada dua. Yang pertama, Bajau di daerah timur dan yang kedua, Bajau di daerah barat. Bajau yang tinggal di daerah timur Sabah dikenali sebagai Bajau Sempurna, manakala Bajau yang tinggal di barat Sabah dipanggil Bajau Samar. Okey, jadi saya ceritakan tentang Bajau Sempurna terlebih dahulu. Bagi masyarakat Bajau Sempurna yang duduk di daerah timur Sabah, mereka kaya dengan keindahan pulau seperti Pulau Sipadan yang diiktiraf sebagai destinasi pelancongan terbaik di Asia. Manakala bagi Bajau Kota Belud iaitu Bajau Samar, mereka lebih kepada menjadi petani dan nelayan di pesisiran pantai. Dan satu fakta yang mereka ada, mereka juga mahir dalam menunggang kuda. Okey, jadi apa yang kita boleh lihat, terdapat perbezaan antara Bajau Samar dan Bajau Sempurna iaitu dari segi pakaian tradisional dan juga adat perhiasan mereka. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menceritakan tentang latar belakang pakaian Bajau. Dalam berpakaian adat suku Bajau ini, mereka lebih menjaga kaedah dalam berpakaian dengan memenuhi unsur syar'i dan juga tidak berlebihan. Oleh itu, setiap orang Bajau menggunakan busana adat mereka yang tersendiri dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah menutupi aurat dan syarat yang kedua menjadikan ianya sebagai perhiasan. Selain daripada itu, pakaian tradisi ini juga biasanya dipakai pada majlis dan juga perayaan yang disambut oleh kaum Bajau tersendiri. Sebagai contoh yang boleh saya berikan ialah majlis kahwin. Hal ini demikian kerana baju ini dipakai ketika sesuatu majlis ataupun perayaan kerana mereka ingin melambangkan sesuatu adat tersebut. Jadi, saya akan menceritakan tentang pakaian kedua-dua etnik Bajau. Kita mulakan dengan Bajau di Kota Belud. Pakaian tradisional bagi suku kaum ini dipanggil sebagai badu sipak. Kebiasaannya, badu sipak akan digunakan dalam majlis bersanding dan juga acara sepak manggis. Okey. Bagi Bajau Pantai Timur Sempurna, pakaian tradisional mereka dipanggil sebagai ala bimbang. Pakaian ini juga sering dipakai pada majlis perkahwinan atau juga majlis keramaian seperti sambutan regata lapa. Jadi, kita akan membincangkan tentang pemakaian-pemakaian mereka dengan diterangkan oleh Hafizuddin. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai pakaian tradisional kaum Bajau Kota Belud yang dikenali sebagai badu sipak. Untuk lelaki, mereka menggayakannya dengan menggunakan 5 benda iaitu baju yang dikenali sebagai baju sampit, kedua ialah tanjak, ketiga ialah seluar, keempat ialah ingkut pangkat yang dikenali sebagai tali pinggang, yang kelima pula ialah selendang. Bagi badu sipak wanita, mereka menggunakan belos badu sampit dan kain sarung ulus berangki yang diperbuat daripada kain satin. Lengan belos badu sampit itu telah dilabuhkan dan dibelah hingga kepada siku untuk menampakkan lengan baju di bahagian dalam. Bagi perhiasan kepala untuk kaum wanita pula, mereka menggunakan sarimpak yang diperbuat daripada emas. Sarimpak ini terbahagi kepada 3 imej yang berbeza. Pada peringkat pertama, ia melambangkan imej perahu. Pada peringkat kedua pula, ia telah melambangkan imej tanduk kerbau. Dan pada peringkat ketiga, ia telah melambangkan imej peti emas. Bagi perhiasan di leher pula, mereka menggunakan kain baldu yang dihiasi emas yang dikenali sebagai mandapun. Untuk tali pinggang, mereka menggunakan tali pinggang yang diperbuat daripada perak dan mereka menggunakan selendang yang diletakkannya di bahu. Saya akan menceritakan ala bimbang. Okey. Ala bimbang adalah pakaian yang dipakai oleh masyarakat Bajau sempena kemeriahan sambutan pesta Regata Lepa iaitu pesta air yang diadakan pada April setiap tahun. Pakaian tradisional ini menjadi salah satu tarikan dan tumpuan pengunjung. Ala bimbang memiliki corak yang
berwarna-warni. Ada yang berwarna biru, kuning, merah, hijau dan juga hitam. Dengan corak keemasan menyerlahkan keunikan seni rekaan itu pada badan individu yang menggayakannya. Lebih menarik lagi, apabila baju berkenaan dipakai si Ratu Lepa. Wanita yang menjadi penyeri lepa atau perahu sambil menari igal-igal. Sejarah pembuatan baju ala bimbang asalnya berwarna hitam, kerana dikatakan pada waktu itu kebanyakannya kain dipakai berwarna hitam, manakala masyarakat Bajau belum mahir meletakkan pewarna pada kain. Warna hitam dianggap sebagai warna keaslian Bajau, manakala kuning cuma dipakai oleh golongan atasan. Bagi si pemakai baju ala bimbang, tidak lengkap jika tidak memakai mahkota atau dipanggil jabang, tali pinggang atau kambut dan tanjak bagi pemakai lelaki. Selain perhiasan manik bulat pada baju dan bukah atau gelang yang berwarna keemasan. Kesimpulannya, hal yang dapat diperoleh adalah kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengenali adat dan budaya kaum lain, terutamanya kaum yang terdapat di Sabah. Hal ini kerana pelbagai keunikan yang dapat diperoleh dengan mengenali kaum di sana. Pihak Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, MOTEK, haruslah memberi pendedahan terhadap kaum di Borneo ini.